Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dengan kurniaan rahmat dan kasih sayang Allah Taala kepada kita pada hari yang penuh barakah ini, pada hari Jumaat Siri Ayam. Kepada kita ditemukan lagi dalam siri kuliah Maghrib bulanan. Berbahagia Ustaz Zul kita hampir tertangguh lama lah. Saya dekat setahun juga lah. Nak beritahu kepada kita, jadi kita nak sah Ustaz malam ni, nak taruh pun nak kena dah. Tapi mungkin kita nak dengar daripada Ustaz Zul perjalanan sepanjang apa yang berlaku, ujian pada yang bahagia Ustaz Zul. Dan insyaAllah bagi pihak Jodoh Surau Jadah Bayang, sahabat-sahabat semua, ucapkan selamat datang kepada Ustaz Zul kembali ke surau kita ya. Jadi ni pun saya pujuk bukan tak dimai, sebab nak bagi Ustaz pulih betul, bagi sihat. Alhamdulillah dengan izin Allah Ustaz berada di tempat kita sekarang ni. Dan insyaAllah seperti biasa selepas selesai kuliah nanti kita ada majlis khas, majlis tahlil dengan sahabat kita Abang Syukri Abang Syukri Saad dalam buat sikit hajat ni, kita buat tahlil malam ni. Dan juga untuk kita semualah untuk niat juga ada arwah Bupati Bawang Kilama, dan lepas ni ada jamuan insyaAllah. Jadi tanpa masa anda menjemput bahagian tuan guru kita Ustaz Zulkifli Maisa untuk teruskan kuliah Maghrib pada malam ini. Dengan segala hormatnya disilakan takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minal muttaqin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini. Diucapkan tuan-tuan sihat semuanya, dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kesihatan buat selamanya untuk beribadah dan terus menunaikan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, beginilah keadaannya. Di reset balik tengah syok dan reset tu kena mula zero balik Alhamdulillah. Bercakap, berjalan tak tahu mana lagi. Dia reset balik, jadi baby balik cakap, berjalan, pakai tangan, biasalah. Jadi saya berharap agar tuan-tuan tak kena, harap tuan-tuan tak kena. Dan cukuplah kita merasai ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan sama ada kalau dia nak menguji kita pun, berdoalah mudah-mudahan lulus ujian. Kalau itu bala sebab dosa-dosa yang lampau, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan kita meneruskan kehidupan sekadar yang diberi kepada kita, insya-Allah meneruskan perjuangan hidup selagi mana tidak sampai kepada
noktah yang dijanjikan Allah. Dalam kelam kabut, Covid tak Covid ni macam-macam lah nah. Alhamdulillah. Sebenarnya pasal mati je Covid ni pun. Jadi kelam kabut, kalau korak gatal gitu, dia pun tak kisah pun nah. Pengarah kesihatan tak kena duk bilang hari-hari je. Buat korak, 3 orang korak, 4 orang korak, tak tahu nah. Ni pasal mati ni. Kalau Allahu a'lam. Sebenarnya dalam akidah kita ahli sunnah, dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Covid ni bukan baru. Allah dah rancang sejak azali. Belum ada alam ni, belum ada manusia, belum ada malaikat, Allah telah merancang. Cuma masa mungkinas disebut, masa Allah menjadikan, ada masa dia. Allah jadikan alam ini dalam masa 6 hari. 6 hari fi sittati ayyam, pada masa 6 hari. Boleh tak dia buat tu? Kun fayakun. Bila masa pun boleh, bila masa pun jadi. Tetapi mengikut sunnatullah. Kita tanam musang king tak tanam petang, tanam pagi, petang boleh makan. Setiap masak apa semua jual kat pasar, kat apa Nisbi Jalan lagi, hebat lah. Allah boleh buat tak? Boleh. Tetapi mengikut adalah hikmah dia. Kenapa Allah mencipta mengikut masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Di antara hikmahnya dapat kita dalami segala kejadian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, biasa je semuanya. Pendapat ahli sunnah, apabila sesuatu benda berlaku, kita nak makan nasi pun dia ada di sana, usaha, ikhtiar, doa, tawakal. 4 perkara ni tak boleh lepas kan. Duduk datang mana pun, naik ke bulan ke, turun ke dasar bumi ke, 4 perkara yang menjadi asas. Apa kedudukan kita, apa keadaan kita, sakitkah kita, sihatkah kita, 4 perkara ni. Usaha. Nasi depan pinggan pun kalau tak usaha, tadi duk melengur, awak duk tegur nasi masuk dalam mulut, tak ada. Usaha kita. Lepas tu ikhtiar orang ikhtiar, Cina ikhtiar pakai kepit tu. Loh, pakai spik. Kalau kita pakai tak makan dengan spik tu lah. Cina dia boleh buat kepit nasi, kepit lauk semua pakai kepit. Kita pakai tangan, cekau-cekau cekau-cekau. Itu usaha tu, ikhtiar kita. Makan macam laksa pakai sudu, nasi pakai jemput. Itu ikhtiar kita. Berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala bagi, bagaimana kita nak merealisasikan kehidupan kita tu, berdasarkan ikhtiar. Ikhtiari disebut. Kemudian setelah kita buat, kita berdoalah, moga Allah Subhanahu wa taala meredai perbuatan kita. Di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua benda kita tawakal, tuan. Makanlah banyak mana pun, kalau Allah tak beri kenyang, tak kenyang lah. Usahalah tidak berpedih bagi batal pun, kalau Allah tak beri lena, tak lena kan. Digilah tak mana pun dalam kuliah, lena lah. Biasa. Itu biasa berlaku kan. Bawa kereta dan kalau balik ke Semenanjung tu, belah sana tu, nak pergi ke Johor, bawa kereta tengah tinggi sedia tu, lena, jatuh gaung. Siapa nak jatuh gaung? Tak mau. Itulah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah semuanya
penyakit yang jadi pun Allah mau ambil daripada kita. Pertamanya kena usaha, yang kedua ikhtiar, yang ketiga berdoa, dan keempat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada di kalangan ustaz-ustaz yang hebat-hebat lah kot, kan? Dia baru kata, sampai bila ni nak sembahyang jauh-jauh ni? Allah, sabarlah Ustaz. Ulama yang buat ketentuan tu sampai di Mekah pun jauh-jauh lah, bukan Malaysia je. Ni seolah-olah kita ni nak lawan lah, nak tunjuk kita ni boleh, kita ni mampu. Kenapa tak pakai Islam? Islam lah ni. Ulama-ulama berfikiran atas dasar Islam ni. Apa yang boleh dan mampu dibuat dalam keadaan ni. Nasib baik dia kata sembahyang jarak. Kalau dia kata seorang matahari naik, seorang matahari jatuh, tengok. Tuan-tuan lawan dulu lah. Ingat tuan-tuan lawan dulu. Tak kena biar sejauh. Setakat ni boleh bertahan lagi lah. Dekat duduk jauh lah. Lama ni pun duduk jauh lah. Tok Imam sembahyang maghrib di surau, kita sembahyang maghrib di rumah kita. Jawab. Bukan 1 meter. Dekat 1 kilometer lah. Biasalah tu. Biasa. Keadaan ni pun jadilah. Nampak ramai. Itu hikmah dia no? Nampak ramai. Penuh surau. Penuh. Tapi jarang-jarang 1 meter no? Ingat kalau minta buat 2 meter kamu lagi bagus. Boleh tambah surau lagi kan? Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, sama ada dalam keadaan manapun, di manapun, kita insya-Allah meneruskan perjuangan kita untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keadaan sekalipun, Islam hendaklah didahulukan dalam keadaan apa sekalipun. Mau mewujudkan keadaan hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunalah apa sahaja kemudahan, apa sahaja kebolehan untuk kita merapatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin jauh manusia pada hari ini dengan berbagai-bagai kemudahan. Kadang-kadang dengan kemudahan tu kita boleh jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pembangunan teknologi yang kita alami hari ini, manusia semakin jauh sebenarnya. Manusia semakin jauh, kita makin lalai dan alpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita sebab golongan kufar sentiasa berfikir macam mana nak memesong manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan sekadar zaman jahiliah bersama orang Yahudi di Madinah sahaja. Jangan kita anggap musuh Islam itu berusaha untuk memisahkan umat Islam ini daripada Islam hanya zaman Nabi je. Ceritalah Nabi Yahudi begitu begini, munafikin apa semua. Sebenarnya perkembangan itu terus berlaku. Kita terpaksa mewarisi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tidak, umat Islam sudah tentu daripada permulaan sehinggalah berlakunya kiamat, umat Islam ini sentiasa dimusuhi dan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan umat itu ialah berdasarkan kepada kemampuan mereka menghadapi cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah kemukakan cita-cita ataupun kehendak dia untuk menjadikan manusia di atas muka bumi ini, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, setelah setiap prasarana dunia
Allah Ta'ala mahu menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Apabila para malaikat mendengar apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Macam mana keluh kesahnya kita hari ini, susah hatinya kita hari ini, adanya COVID yang membunuh. Sebenarnya manusia itu pun dah malaikat, penduduk langit dah pertikai dah, belum ada lagi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah engkau mahu menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi, sedangkan mereka itu menumpah darah, berbunuh-bunuhan, ada yang mati. Makhluk COVID ni pun sebenarnya ciptaan Allah mengikut jadual perancangan Allah Subhanahu wa taala, ditakuti, dibimbangi oleh manusia. Dunia bakat bincang macam mana ni nak menghadapi pandemik ini. Pandemik dah apa semua dah. Sebenarnya biasa aja. Zaman Nabi pun dipanggil wabak. Biasa aja. Tapi dunia mengambil perhatian, mati juta sana juta sini. Apabila Allah menjadikan COVID itu satu makhluk yang hinggap pada manusia, tak tahu masa mana hinggap pun. Yang ada hari ini ni, doktor-doktor semua bagi rawatan pada penyakit asas, pesakit tu. Kalau dia masuk sebab ada COVID, ada darah tinggi, dia boleh ubat darah tinggi je. Kalau ada penyakit, tengah riwayat kita 8 hari, tengah riwayat kata 14 hari, wallahu a'lam. Lepas pada tahap tu siap boleh. Ataupun dalam masa 14 hari tu nak mati je. Orang takut, orang bimbang dengan makhluk kejadian Allah Subhanahu wa taala ini. Begitulah manusia pada asalnya, pada awalnya dibimbangi oleh penduduk langit. Adakah manusia ini mampu melaksanakan tugas dia sebagai khalifah di bumi ini? Kemudian apabila disebut Allah menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ni lebih mengetahui tentang apa yang kamu tidak mengetahui. Aku mau menjadikan manusia walaupun sekadar yang kamu tahu manusia itu menumpah darah. Lama juga manusia ni melalui tamadun kehidupan mereka, barulah manusia sendiri baru sedar kata manusia ni sebenarnya bagus. Bergaduh, bertumpah darah tu bagus. Adanya balai polis, adanya kehakiman. Kalaulah tak bergaduh, tak payah polis, tak payah polis, tak payah ada penjara. Berapa ribu orang pergi kerja penjara. Sebab manusia gaduh ya. Kemudian ada penjualan senjata. Pasal apa pula? Menjual, membeli, sebab bergaduhnya manusia. Baru manusia berfikir. Tetapi hebatnya penduduk langit, bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa dia mengetahui tentang apa yang tidak diketahui, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, la ilma lana, kami ni tak tahu apa. Hebatnya penduduk langit tahu. Bila Allah Ta'ala kata dia mengetahui, semuanya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana, kami tak reti apa, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah engkau beri kami diketahui. Kemudian di hujung ayat
mereka menyebut innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi bijaksana. Allah mencipta makhluk dia mengikut qadar, ukuran dia Ustaz. Tak payah ada bimbang lah, tak tambah tu nak tambah ni. Makhluk Allah ni Allah jadikan dengan maha bijaksana. Apa yang dimaksudkan maha bijaksana? Sesuai dengan keadaan, cukup dengan ukuran dia. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun COVID ni kecil je, manusia kelang kabut kan. Nak kira-kira berapa kali ganda COVID dengan manusia, tengok pun tak nampak. Tapi berselerak habis kan. Pengajaran kepada kita hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengatur alam. Mengatur alamnya menjadi manusia, menjadi makhluk alam ni. Allah mengatur dengan keadaan yang sempurna. Kitaran cuaca alam, bagaimana berlakunya iklim, begitu sekali menarik dan hebatnya berkekalannya alam ini dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka antal alimul hakim, engkau mengetahui dan engkau bijaksana di dalam menjadikan, mengatur alam ini. Betapa manusia dapat hidup dengan selesa, dengan rahmat dan keadaan bagaimana. Allah menyebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi ini dalam banyak-banyak planet. Marihlah, Zuhal lah, tapi bumi lah yang paling sesuai untuk kehidupan manusia. Bumi lah planet yang sesuai untuk kehidupan manusia. Tak payahlah duk kaji nak tengok marih boleh duduk tak boleh duduk, nak tengok planet tu boleh duduk, planet mustari tu boleh duduk tak boleh duduk. Manusia tak payah, tinggallah di dunia ni, tapi jadilah makhluk yang mengerti tujuan dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelengkapan yang cukup. Cukup untuk mentadbir dunia, membuktikan bahawa kita mampu membuktikan kepada mereka yang pernah pertikaikan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kita boleh mampu membuktikan bahawa manusia ini mampu memegang jawatan khalifah. Walaupun Allah Ta'ala pernah menyebut, sekiranya dibentangkan amanah ini kepada langit, bumi dan bukit bukau, niscaya akan bersepah mereka, akan berpecah mereka. Tapi tengoklah, manusia yang kerdil dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbekalkan akal yang sedikit, mampu untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka warisan inilah akan kita teruskan, menggunakan akal kita, menggunakan kedekat yang ada, berpandukan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah memandu manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita sedaya upaya semampu kita mungkin, kita menjadi manusia janganlah sekadar menjadi manusia hanya seperti makhluk-makhluk lain di bumi, sekadar mampu makan, minum, tidak jaga makan, minum, tidak, tak mampu. Sebenarnya kemampuan manusia itu melebihi apa yang difikirkan oleh manusia. Kita sendiri kadang-kadang merendahkan diri kita, merendahkan martabat kita. Kita sebenarnya mampu untuk menguasai dunia. Mengapa kita masih bersandar kepada kekufuran? Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita tegak, allazina immakkannahum fil ardi aqamas salah,
Bagaimana kita mahu tegak kaki kita, mahu menegakkan keupayaan kita sebagai umat yang mampu menjadikan diri mereka seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sebenarnya adalah umat yang hebat, tetapi kehebatan kita sendiri kadang-kadang dilemahkan oleh umat Islam. Alah, cukup kita meninggalkan keupayaan kita. Kalau kita tengok orang barat, kita nak tengok tawan KFC, orang rata-rata tunjuk anak-anak kita kecil-kecil lagi, tunjuk KFC, tak kata sebut pun tunjuk. Naknya dia mula berniaga umur dia 60 tahun. Dia mula berniaga umur dia 60 tahun. Setelah dia pencen askar, kenal nama dia, pangkat dia. Daripada 60 tahun tu dia boleh berusaha berada di persada dunia. Di mana dunia tak ada KFC. Di Mekah pun terpacak ada Masjidil Haram. Tak kata apa. Sedangkan dia manusia yang kalau orang Melayu 60 tu tak mana 60 padan tu surau pencin. Jadi tu, dan tabiat orang Melayu ni jenis tu. Kalau nak berniaga, jangan sampai kena keluar zakat, teruk. Dia berniaga, alah kadang sudahlah. Jadi jangan keluar zakat. Keluar zakat payah. Payah. Dia kata payah. Nabi galakkan kalau nak berniaga, berniagalah sehingga mampu untuk mengeluar zakat, membantu umat Islam yang lain. Anda tu sikit dia badan tu, tapi contoh yang dibuat Rasulullah diambil oleh orang bukan Islam. Nabi kata, kalau di tangan kamu tu ada benih, sedangkan kamu tahu besok kamu akan mati, maka tanamlah benih itu. Kita kalau dah kata 3 tahun 3 tahun tak apa-apa dah. 3 tahun duduk sejadah, subhanallah, subhanallah. Jadi nak mati. Sebenarnya konsep ingat mati salah pada orang Islam, pada orang Melayu. Orang Islam memang kena konsep macam tu. Mati benar pasti. Kemana kamu mau lari? Melarikan diri kamu untuk mengelak daripada mati. Apabila sampai masa dia yang ditakdirkan Allah, kamu akan mati. Siapa sahaja dan di mana sahaja, soal tu mestilah diyakini. Kata Nabi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu hingga datang kepada kamu satu keyakinan. Apa yang paling diyakini oleh manusia? Benda yang paling diyakini oleh manusia, mati. Mati, kematian adalah perkara yang paling diyakini oleh manusia. Buatlah macam mana pun, berubatlah macam mana pun, makanlah tungkat apa pun. Apa kata makan tungkat Ali? Padilah. Tungkat Ali makan. Kacip Fatimah, apa lagi? Makanlah selagi kamu mampu makan. Apabila sampai masa kamu akan dimatikan, ada orang mati tersikit, Tungkat Ali pun ada. Ada orang mati kena kepit dengan kacip Fatimah pun ada. Apabila sampai masa, bagi Islam itu jelas dan itu nyata. Dan Allah menyebut sebaik-baik manusia ialah mereka yang berusaha untuk menghadapi matinya. Mereka yang berfikir untuk menghadapi mati, itulah sebijak-bijak manusia. Tengok contoh yang dibuat oleh Rasulullah kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf, seorang yang businessman, mengikut kiraan setengah pendapat orang yang mengira harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf
6 kali ganda Bill Gates. Kalau ikut taraf sama harta zaman Nabi dengan zaman hari ini. Tuh Abdul Rahman bin Auf, waktu meninggal dia, emas yang dimiliki terpaksa dibelah menggunakan kapak. Kita pada dengan mah ada pakai tu pakai mah tu pakai tu ya. Emas dimiliki oleh Abdul Rahman bin Auf terpaksa dibelah pakai kapak. Zaman dulu tak ada yang suruh pakai kapak, kalau ada yang suruh pakai yang suruh. Begitu sekali hebatnya. Bagaimana bidang yang diceburi oleh orang Islam. Bukanlah orang Islam tu hanya duk ingat mati ya. Bangun pagi ingat mati, tak payahlah nak mati. Kami dulu menghayati kehidupan itu sendiri, melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah, dengan syarat jangan lupa akan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah nak jadi apa pun di atas dunia ni. Ingat tuan, bila kita mati, Allah tak tanya, mati pangkat apa? Pengurus ya? Oh, pengurus. Ada orang tanya. Soalan tu soalan daripada Tuhan kita dulu ni. Ma rabbuka, tak ada lain. Tak tanya pun apa. Ada kedai berapa biji? Ada kereta sewa banyak anak, ada bawa Arab bawa orang, ada tanya? Tak ada. Pertama soalan yang paling disebut oleh Nabi, ma rabbuka. Budak dia satu pun boleh jawab kalau ikut soalan, tapi yang akan jawab bukan mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah tutup mulut kita. Oh, hari itu ya, hari lalan tutup lah. Tutup tuan, hari ni pun tutup lah. Pergi jumpa Abang Kenuri, semua ada pelenggur no. Mulut semua tak bunyi, tangan dia bergerak. Tangan dia bercakap no. WhatsApp. Dia bagus sungguh daripada dia. Rupanya dia sembang jari. Wallahu a'lam. Allah dah mati dah mulut kita, tak ada lagi dah. Komunikasi menggunakan mulut ni jarang. Orang guna jari. Dengan jari itulah memfitnah orang lain. Macam kan, fitnah pakai jari mudah daripada fitnah pakai mulut rupanya. Nak kata dekat guru pun mudah-mudah ya kata kan. Nak kata kat ulama pun sama aja mudah kan. Tak ada siapa segan sidu apa dalam bilik rumah dia aja. Atas kereta dia. Itu lahir keluar macam-macam fitnah hari ini. Bercambah fitnah pada hari ini hasil daripada kerja tangan kita. Kerja tangan kita manusia ni kadang-kadang tu tak sedar pun kita sedang memfitnah manusia lain. 2-3 hari baru ni cerita pasal PU kena tangkap, laporan polis macam-macam. Allahu a'lam. Tak confirm lagi no. Cuma tangkap saja, tak bicara macam-macam kaum komen. Yang sedihnya jenis ustaz penunggang agama memang lagu tu. Tu dia jawab. Bila sebut ustaz tu tak kira siapa. Sedang-sedang hari lah. Yang kata tu pun hebat. Ustaz penunggang agama. Yang buat kerja tu pun spesial. Yang buat kerja tu wallahu a'lam, dia buat betul ke tak betul tu pulanglah pada pengadilan. Tapi takkan sampai cara tu orang 6, 7, 8 dah laporan polis. Wallahu a'lam, jawablah. Berhujahlah dengan menggunakan hujah yang sepatutnya dan raihlah. Kalau nak dapat kemenangan pun kemenanganlah. Kalau kekalahan pun kekalahan. Kalau dia kalah sebabkan dia buat sungguh bertaubatlah kepada Allah.
dengan guna status tu. Sebab tu kena nak dapatkan status tu pun mestilah jaga dengan elok. Kalau dah orang panggil ustaz, takkan buat kerja mampu. Cukuplah dengan panduan yang diberi oleh Islam, panduan yang diberi oleh agama kita untuk menjamin keselamatan kita di atas muka bumi ini. Selagi mana kita mampu ikut agama yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah kita insya-Allah akan menjadi manusia yang cemerlang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cemerlang di hadapan Allah, di hadapan Allah yang sebilang masa, yang tidak pernah terpaling pandangannya kepada hamba dia, makhluk manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Beradalah di mana sekalipun, tetap berada pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekadar saja untuk pertemuan pertama setelah di reset, jumpa balik. Dan insya-Allah nak kuat macam tu tak tak kembali muda balik. Kalau kembali muda balik mau sengit pula ni. Jadi insya-Allah lah, sama-sama kita insya-Allah tuan doakanlah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia saya dan pulih kembali insya-Allah. Kita akan gegarkan dunia ini insya-Allah, bumi Malaysia ini dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berjuanglah untuk mengembalikan Islam pada tempat dia. Hari ini dah nampak kemajuan tu. Dah ada hasil kebijaksanaan pemimpin kita, ulama yang kita sentiasa doakan dia. Jangan ragu-ragu terhadap kemampuan yang boleh dibuat oleh ulama berpandukan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang di luar jangkaan kita dah ingat kot faedah. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kehebatan para ulama, dan dukungilah perjuangan para ulama. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk mampu masuk ke syurga bersama dengan para ulama. Ingatlah bahawa kita adalah manusia yang bakal kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan mana sekalipun kita akan kembali. Setengah manusia tengah seronok jalan, sampai masa dia jalan. Setengah orang disakitkan dulu oleh Allah Ta'ala, sakit teruk, akhirnya sempat bertaubat kembali kepada Allah. Kita takut kita diambil dalam keadaan kita leka, kita lalai dengan kemewahan yang dianugerah, diuji oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Jadi sama-sama kita baca tahlil sikitlah. Mudah-mudahan diberkati Allah, dan kita bacalah dan sebutlah kalimah-kalimah yang baik, dan kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا ربنا سبحان أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين ورحمة الله وكرمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه هدية للروح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح أصحابه والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انقلهم من ضيق الدنيا من ضيق القبر والوحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا ولأولادنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم
jadikanlah pahala bacaan kami hadiahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kaum muslimin ya Allah. Mudah-mudahan mereka terselamat daripada azab sisaan kubur mereka ya Allah. Sementara menunggu kami juga kembali kepada mereka ya Allah. Kembalikanlah kami dalam keadaan kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Tinggi iman kami ya Allah, tinggi tawakal kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hindari kami daripada wabak yang dialami oleh kami ya Allah. Hindari kami dari fitnah yang merosakkan umat ini ya Allah. Ya Allah, jagailah umat ini agar mereka tegak di tengah masyarakat yang penuh dengan fitnah adu domba. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyelamat. Selamatkanlah kami semua daripada segala gangguan yang akan mengganggu laluan kami menuju kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.